أنزل القرآن كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala beritahu dekat kita, ingat kepada kita, kullu nafs, setiap yang hidup, yang nyawa pasti dan pasti akan mati. Wa nabluukum, dan kami menguji kamu kata Allah, bil khairi wasyarr, dengan nikmat pun kami uji, dengan syar, dengan keburukan pun, bala pun kami uji. Fitnah, sebagai fitnah ataupun ujian kata Allah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kata Allah kamu akan kembali. Maka tuan mati Allah sekalian, jadi dalam kita kata ujian, kebaikan, keburukan itu ujian, maka malam ini pun kita masih lagi dalam ujian, iaitu ujian masa di antaranya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkaitan dengan masa sangat-sangat banyak. Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ahli tafsir yang masyhur, yang hebat, beliau mengatakan bahawasanya masa itu di antara benda yang ajaib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala takkan sumpah dalam Quran dengan satu benda yang remeh-temeh. Allah Ta'ala takkan sebut ataupun Allah Ta'ala takkan sumpah dengan benda yang remeh-temeh. Kalau kita tengok dalam Quran, banyak Allah Ta'ala sumpah demi. Orang kita kadang-kadang sumpah dengan Allah, punya nak habaq betul. Tobat demi Allah, abang tak pergi dah kedai tu. Contoh, tuan fikir menarik lah kedai apa? Ada tabi, kedai nombor ke, kedai dana ke, enggak fikir apa? Tak pergi lah, PKP ni tak pergi lah. Tobat demi Allah, abang tak pergi lah. Tak abang tertunggu. Tak abang tertunggu. Sumpah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah dengan satu-satu benda, tak apa benda itu penting. Wal 'asr wal fajr wal layl, semua itu masa belaka. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata apa? Aku rasa satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang paling ajaib ni masa. Pasal apa masa ni ajaib? Masa ni juga fitnah bagi kita, tuan-tuan. Ada orang guna masa dia dengan cara baik, ada orang guna masa dia dengan cara maksiat. Maka kita hari ini Allah Ta'ala uji dengan masa, dan tuan-tuan berjaya untuk guna masa kebaikan Maghrib wal Isya ini untuk duduk sama-sama dalam majlis ilmu ini, moga ada manfaat. Sikit saja. Pasal apa Imam Fakhruddin Ar-Razi kata masa itu di antara makhluk Tuhan yang ajaib? Dia bagi contoh dalam kitab tafsir dia kata apa? Cuba bayangkan satu makhluk Allah Ta'ala yang buat maksiat seumur hidup dia, sepanjang umur dia, tak kira lah 100 tahun ke 1000 tahun ke. Hanya saja sedetik saja daripada taubatnya itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya, dan kemudian dia meninggal dunia, dia mati, maka dia adalah ahli syurga. Bapak ni terasi kata apa? Buat dosa di sepanjang umur 1000 tahun hidup, 100 tahun hidup, 80 tahun hidup, hidupnya sepanjang tahun, sepanjang umur dia buat dosa saja. Itu masa apa? 80 tahun, 100 tahun masa. Dan dengan masa ni juga ada jadi black ni. Pasal apa? Sedetik, sesaat, seminit dia pernah melepaskan astagfirullah ya Allah. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Dan Allah Ta'ala terima. Dengan masa itu juga Allah Ta'ala letak dia dalam yang dikatakan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ajaibnya manusia dan betapa ajaibnya masa yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sedetik saja. Sama juga wal'iyadzubillah, panjang umur atas dunia beramal ibadat, hujung-hujung meninggal dalam maksiat kami. Anda kita kata masa 8.5 lagi 8.12. 8.12 ni, dalam pukul 8.12 ni ada orang yang sengsara, ada orang yang sedih, ada orang yang tengah seronok, ada orang yang sedang gundah gulana, ada orang yang tengah duk risau, ada orang yang tengah duk pening kepala, ada orang duk bahagia dengan datang nak saudara. 8.12 ni waktu yang lama, semua orang bosan.
Tu kata masa dan kesemua ini adalah fitnah, ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, maka kita guna di antara ujian ini, maka kita guna di antara waktu-waktu ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik ibadah di antaranya ialah zikir, dan di antara majlis zikir ataupun yang dikira sebagai zikir juga adalah tilawatul ilm, ataupun kita katakan kumpulan yang melakukan yang dikatakan belajar akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pada bab yang ke-9 berkenaan dengan penulisan Al-Quran dan pemuliaan mushaf ataupun mashaf. Mashaf pun boleh, mushaf pun boleh. Mishaf boleh tak? Kalau betul boleh lah. Lagi kita jumpa. Ada tajuk kita lagi. Baik. Ketahuilah bahawa Al-Quran telah disusun semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan susunan yang terdapat di dalam mushaf pada hari ini. Tuan-tuan. Baik. Sini tanggih dulu, kita berhenti nak cerita ada dua benda. Yang ini tajuk ni Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nak cerita dekat kita sejarah penulisan Al-Quran. Quran nak tuan-tuan tengok ni, hak duk cerita ni, asal-asal tu bukan lagu tu. Panjang dia punya sirah dia. Panjang dia punya perjalanan dia nak pergi pulih jumpa lagu ni. Kalau kata depan saya ni, saya tanya kalau tuan-tuan masih ingat lagi, mushaf, resam, apa dia? Quran Majid dulu ni. Quran Majid, bila dengar ada Quran Majid? Muqaddam ada satu tulisan tu. Tulisan Quran Majid dulu ni, tulisan sekolah lagi ni. Tu tulisan saja. Tapi no, sebelum jadi surah-surah no. Sebelum jadi surah Fatihah, sebelum jadi surah Al-Baqarah, sebelum jadi surah Ali Imran, Maidah dan sebagainya tu, tulisan sampai lagu tu. Dulu ni asal-asal ni ada baris ada huruf saja. Huruf pun tak bersambung. Dulu ni cerita bila nak cerita lawan. Daripada huruf sebiji-sebiji jadi bersambung, lepas bersambung satu titik, lepas 2 titik, 10 baris, lepas tu main syaddah, sabtu. Lepas tu semua panjang tu, perjalanan yang panjang tu. Nah, serupa kita ni tuan-tuan tengok ni. Kitab Jawi tuan-tuan. Tuan-tuan buat pi kitab Jawi ni, buat pi di negara Arab. Suruh mereka baca, tak tengok huruf ni. Ni, kitab Jawi ni. Kan? Dia duk pi. Ada perkataan boleh baca, ada perkataan pada dunia dan pasal apa ain nombor ada 3 titik dia buat tanya orang tu. Pasal apa ain nombor ada 3 titik? Tulisan nombor ni Arab ke? Dah. Tulisan Arab, bahasa apa nama? Huruf Arab tapi baca tak kira Arab. Pasal apa? Saya dulu masa mengaji Mesir saya duk tulis. Duk rotip kitab ni saya duk mengaji dalam kuliah, duk mengaji di Masjid Azhar, duk mengaji dengan Dr. Guru. Duk rotip tu kita rotip tu kawan-kawan Arab sebelah duk tengok. Mana betul? Betul ni. Kau boleh buat ni. Kau tulis ni, nota. Tulis nota kau tulis buat kat aku. Aku agak dia. Kalau tulis Arab tadi tadi macam Arab. Kau boleh buat. Kita habaq ni kami spesialnya orang Melayu Islam. Kami di tanah Melayu ni kami ada satu tulisan khas. Nenek moyang kami reka dekat kami. Guna huruf apa tapi bahasa-bahasa kami. Nampak tak dia baca? Sikit je yang boleh baca. Yang lain nampak tak dia baca? Contoh macam dunia tadi ni. Dan nun, ya, tadi sama dengan anak. Tapi dan nur nak baca tu apa tadi? Dia pun. Ni pun yang okey ni. Kalau kata dulu, Jawi dulu. Bahasa-bahasa yang lebih muda Allah ni, bahasa lagi ramai yang tadi baca. Bamim bunyi apa? Bamim bunyi apa? Tahu balik. Kalau buat kemas tu, abang kata hak muda-muda tak boleh. Muda apa? Orang tak boleh. Bamim bunyi apa? Bom. Dia. Bamim dia jadi bunyi bom. Tahu balik tentang baca kitab. Dan apabila telah bom dibentangkan. Tahu. Bom dibentangkan apa? Bumi. Tu pun jangan buat kemas boleh.
Main mengaji kita tak bawa apa, kena lagi. Kena lagi. Tak ada buat kemas tu. Kita main mengaji kita tak bawa lah. Allahu Akbar. Tak ada apa nak buat lagi. Tak nak ambil lagi. Kita pun nak ambil lah. Tu tak pergi pun. Boleh dah pahala. Tapi tak padan lah. Bami dulu bumi bukan bom. Tapi bom ke. Tahu apa itu lah. Akhir tu lah. Bila ada orang naik pun bom. Naik pun tebah. Baca jawi tak keluar apa pun. Baca jawi tak keluar apa pun ada. Hak baca. Bunyi lain terus pun. Tajuk Allah kita pada hari ini ialah pedih dan puas. Tajuk Allah kita pada hari ini ialah pedih dan puas. Tu dia. Tuan-tuan tak baca kira lagu mana? Tajuk apa ni? Pedih dan puas ni. Rupa-rupanya fidyah dan puasa. Eja lebih kurang baca pedih dan puas. Sebab tu tuan-tuan, siapa nak baca khutbah, baca dulu di rumah. Baca dulu di rumah. Baca di rumah dulu sedang kalau kita hak jawi tu. Kalau berasa tak boleh hak jawi, pergi pun tasik tu, hak jawi tu senang. Kita jabatan agama, buat keluar hak jawi, buat keluar hak jawi, buat keluar. Bik dua-dua. Berasa hari ni iman tinggi, baca hak jawi. Berasa orang tak nak depan, ambil hak jawi. Jangan, sekali lagi kita duduk khutbah di atas, hak bawah kaki, hak bawah dia buka semua soleh depan. Hak tu nak gelak kita sampai ke seminggu, 2 minggu. Dosa tu bagi muka tu tak, jangan apa kita. Tambah baru pencen, baru naik. Yang dikatakan nak jadi apa nama pegawai masjid, jasa kuasa masjid. Allah Akbar, kau ingat, kau boleh dekat Cikgu Mat. Sama-sama kita hadir kepada dekat Cikgu Mat. Saya tak main, tak boleh main ziarah apa itu. No? Sifat. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, InsyaAllah Allah Ta'ala kira kebaikan yang dia buat itu sebagai modal ataupun saham yang besar bagi dia dalam hidup insyaAllah. Tentang mati Allah sekalian. Jadi benda-benda lagu ni kita kena faham lebih. Tengok Quran. Bagaimana kita orang, para sahabat dulu pegang Quran. Pegang Quran bukan semata-mata pegang Quran. Tuan-tuan, hatta kita kata nak susun surah. Nak susun surah tu bukan saja-saja sahabat fikir. Ini pun surah pertama kot. Ini pun nombor 2 kot. Ini pun satu apa nak tajuk. Ini pun nombor 3. Nak nombor 8. Dan semua tu Nabi susun kata dah. Walaupun ayat yang turun surah. Walaupun ayat yang pertama turun surah. Ayat yang pertama turun Quran dan surah apa tuan? Iqra. Nah, Iqra tu ayat pertama, ayat awal. Kataan awal Iqra. Surah apa? Tak apa lah, lagi buka tengok pakai dia tu. Ayat lah. Ni, tentu ni ada agama baru main di baru ni. Agama apa tentang baru main? Ni bukan jauh mana naik keliling kita ni. Agama? Tentang tahu sendiri. Apa dia kata tuan-tuan? Siapa-siapa yang menghukumkan Al-Quran itu ditahrifkan ataupun telah diubah, kafir dia. Lain kita nak kata apa, kita ikut orang aku nak buat kerja pun. Siapa-siapa yang duk kata, tapi dia ada bawa bit sikit lah. Dia kata tu dalam keadaan jahil ke, dia kata tu dalam keadaan yang kita katakan perselisihan para ulama ke. Contoh ayat ni ada ulama kata banyak ni, ada ulama kata banyak ni. Kalau kata perselisihan lagu tu tinggal kira. Tapi kalau dia kata dah alif lam ni tak ada di sini dah. Alif lam ni kena duduk dalam ni, dia tak ada dalam ni. Dalam Quran sepatutnya tak duduk dalam ni. Kafir. Kafir tu bukan kita cerita main-main, kafir tu. Kita cuba fikir, ada jadi
ikut hak agama tak tahuan, ni bukan kata hak bodokang tu kan. Ni saya nak bagi tahu main tuan ni. Tuan-tuan jangan duk kosak, saya ni orang teman kita ngaji surau, ngaji masjid. Masjid betul 5 tu setengah tu kat Jaya. Contoh, jangan. Pergi tenang ni kita tak tahu tuan. Jangan tu buat main. Kalau tuan-tuan pergi tengok video ada kodok buat tu pasal cerita ni agama hak tu main ni Allahu Akbar lepas satu benda. Semua ni dia hina belakang. Nabi dulu tak mengadap Kaabah, Nabi dulu mengadap Bakkah. Bakkah tahun mana tu? Jordan. Tuan-tuan, cerita dalam ayat Quran ada sebut Makkah, ada bibat kata Mubarak, ada yang jumpa dengan Ba, ada yang jumpa dengan Mim. Boleh kat dia ni mengaji apa pun tak. Bakkah ni tahun mana? Jordan. Nabi dulu mengadap ke Jordan. Kita ni ikut Islam Arab mengadap ke Makkah. Allah biasa. Ayat yang perpindahan daripada kiblat daripada menghadap nama Masjidil Aqsa ataupun kita katakan di Palestin sana menghadap di patah balik ni. Yang kita ada pergi ziarah umrah, kita ada pergi ziarah yang dikatakan buat haji, yang kita ada pergi ziarah Masjid Qiblatain tu. Kata tu peristiwa apa? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan lepas dapat akidah, tuan-tuan kena risau yang bahawasanya tuan-tuan ada anak, tuan-tuan ada cucu. Tuan-tuan kena ada risau untuk Ustaz, hak kami ni lepas dah anak cucu nak buat apa, nak biar pergi kat mereka. Ingat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka, kata Allah. Jangan duk rasa kita lepas sekarang. Ni ayah-ayah yang ada depan saya, abang-abang yang ada depan saya, saudara-saudara yang ada depan saya, kita puasa seronok, alhamdulillah 5 waktu mai sembahyang, PKP pukul langgar mai. No, nak di rumah tak sembahyang, tuan-tuan tengok juga. Mai sini sobat meleret, no, Al-Quran di rumah tak boleh baca Quran, tuan-tuan tengok. Tak di rumah, dia buka aurat, tuan-tuan tengok. Ustaz, salah-salah ni apa lah? Ustaz tak ingat ke dalam Quran ada satu ayat Quran ada sebut. Kemana balik cara tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa seseorang yang lain. Ustaz, mai dok kata saya ada dosa, siap dosa, bini saya tak boleh tudung, saya ada dosa. Anak-anak saya tak sembahyang, saya ada dosa. Mai kau mana? Ustaz bercakap dalam Quran. Kemana? Sehari dua ni tengok isu pula. Kita kena pegang pada Quran dengan sunnah. Ilmu usul fiqh kita tak perlu pula dah. Anda dengan apa ni? Lama tak boleh ceramah, dia dah boleh ceramah pergi buat. Lama dah tak ceramah, sampai ni pula ceramah utama. Orang tunggu tak tunggu. Allahu Akbar. Bukan geram lagu mana? Lagu mana kita guna otak kita nak memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Memahami agama itu macam mana kita nak. Habis ni tuan-tuan, sekaput habis. Tuan-tuan tak duduk tempat saya, tuan-tuan duduk tempat saya, tuan-tuan tengok heran. Aku mana lagi aku nak buat untuk kamu. Sebelum PKP sikit ya, saya ditangkap dari dua jalan salah di belah balik. Oh, begini. Ni, satu dua hari ni, timbul pula. Buat balik banyak tu dia. Dah budak-budak tak ada. Ni timbul pula sehari dua ni balik pula. Allah. Tuan-tuan, pondok pasal pondok balik tu. Pondok pasal apa? Sebab itu tuan-tuan, kita nak kena faham sumber agama kita ni. Quran, dia bukan saja-saja pergi letak surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Dia benda yang Allah Ta'ala sendiri suruh letak, Nabi sendiri suruh letak kami. Fatihah hampa kena letak mula-mula. Lepas tu baru Al-Baqarah. Baqarah yang mula ayat apa yang pertama? Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Susun satu. Namai pun lebih ayat. Semua Nabi susun beritahu letak. Jangan tapi kata Quran ni Sayyidina Uthman yang susun, Quran ni Sayyidina Uthman yang buat. Tak boleh. Sebab itu kita kena faham. Pembacaan kitab kita ni, kita nak faham sejarah salasilah ataupun kita katakan sejarah penulisan Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini macam mana. Bukan senang-senang tu ada apa kita katakan senaskah Quran di depan kita. Bukan macam tu perjuangannya. Banyak. Sebab itu
Malah ia dihafal oleh para muslimin. Ada di kalangan para sahabat yang menghafal kesemuanya 30 juzuk. Ada sahabat yang menghafal semua 30 juzuk. Pantang ayat Quran turun, saya lagi dia dengar baik. Ya Rasulullah, ini ada ayat baru? Ya, perdengarkan kepada kami. Mengapai. Esok lusa, bulan depan, minggu depan ada turun. Mengapai. 30 juzuk, mengapai semua. Dan ada di kalangan mereka yang menghafal sebahagian daripadanya. Dengar-dengar hani dadah masa diri kita pun sahabat. Kat 30 juzuk tu mungkin bukan tahap kita lah, tapi sebahagian tu alhamdulillah lah kita dengan sahabat ni lebih kurang. Kita lebih kurang tang mana tu kan. Kita mengapai sebahagian tu inna ataina dengan kulhu ya. Tu pun jangan sembang canang pada saya ada Quran. Bukan saya nak kata tuan, saya jumpa lah jenis orang lagu ni. Baru sambung mengaji sikit bahagian Quran. Ceramah tang mana pun, perjumpaan tang mana pun, hatta duri kenapa pun dia bercerita, saya ni geng Quran. Allah Rabbi Assalam. Hak kita mengaji bab Quran tu sikit sangat je dalam kuliah kalau kita ada mengaji. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, Imam Syafi'i sehari sekali khatam Quran, setiap kali khatam ada saja ilmu baru Imam Syafi'i. Tu. Kita jauh kita. Baik. Pada zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan setelah ramai di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran terbunuh, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa bimbang kematian mereka yang masih hidup dan berselisihan yang apa yang akan berlaku selepas mereka mengenai bacaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar, baiklah, sebelum tu sikit. Zaman Nabi pernah halang sahabat tulis hadis. Hadis Nabi ini yang kita dah tahu kan, kita tahu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih semua tu, yang kita dah tahu hadis-hadis Nabi ni, zaman Nabi ada, Nabi larang untuk sahabat-sahabat tulis. Pasal apa? Takut dia bercampur dengan hak Quran ni. Takut dia bercampur dengan hak Quran hak kita dah sedar ni. Jadi zaman Nabi tak bagi. Habis zaman Nabi wafat, ada sahabat dah mula dah tulis Quran, himpun Quran. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, yang hadis nanti kita cerita lain macam mana para sahabat susun tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita cerita. Baik. Maka oleh sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersyarat dengan para sahabat untuk menghimpunkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nampak? Sayyidina Abu Bakar khalifah umat Islam ketika itu, masih lagi panggil para sahabat bincang syarat. Boleh tak dia kata, ni Quran ni ramai sangat sahabat tadi, tak boleh, kita kena buat Quran dah. Jabatan Nusrah Al-Quran kena dibina sekarang dalam pemerintahan kita. Contoh, boleh Sayyidina Abu Bakar buat dulu? Boleh. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak buat dulu. Pasal apa? Arahan untuk mesyuarat itu penting. Tapi dalam masyarakat kita, umat Islam hari ini, mesyuarat itu penting, tapi jangan sampai terlalu banyak mesyuarat. Lah kali apa orang tak tahu. Ini pun satu hal. Oh, pasal tu ada satu rumah terbakar. Ya, kita kena bagi mesyuarat tu. Mesyuarat tu. Kawan tu terbakar selai sepinggang, tak ada nak apa nak pakai tu. Nak makan apa pun tak ada dah. Nak bagi mesyuarat lagi. Allah. Ada benda hak kena mesyuarat, ada benda jangan mesyuarat dulu. Buat dulu baru mesyuarat. Terbakar malam ni, kawan tu nak pergi duduk tahu tu. Dia nak makan apa tu? Dia nak pakai baju apa tu? Selai sepinggang tak ada tu. Anak-anak tak ada tu. Anak-anak semua ada luar tu. Semua ada luar tu. Dia nak pergi tepi belakang tu. Siapa nak pergi duduk tu? Panggil mesyuarat. Lepas mesyuarat, ada jatah kuasa tak main. Kita tak disambung mesyuarat. Nunggu Nabi habak. Nak habak tu kita perlu mesyuarat tu. Tak lagi takut utusan kita. Tak benar. Ada benda yang kita, kebanyakan benda kita kena mesyuarat. Ada beberapa benda yang jangan dibawa mesyuarat, dia tak panjang sunnah.
Baik. Dengan itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menulisnya di dalam satu mushaf dan meletaknya di rumah Ummul Mukminin Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Okey, ini cerita yang pertama. Zaman Sayyidina Abu Bakar tulis satu mushaf, kumpul satu sekeping ni, satu nuskah saja. Letak di mana? Di rumah Ummahatul Mukminin Sayyidatuna Hafsah. Itu pertama. Masuk peringkat yang kedua. Selepas itu Islam terus tersebar dan Khalifah Sayyidina Osman merasa bimbang akan berlaku. Saya lagi tuan-tuan lebih kata Allah. Saya lagi ada setengah bulan lebih jadi juru cakap Syiah. Jadi banyak cerita. Tuan-tuan tengok dalam sejarah umpah yang buat Quran ni, yang himpun Quran ni, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Osman. Tengok Sayyidina Umar di bawah. Tuan-tuan tengok Umar buat apa sejarah dia. Dia bukan beritahu pasal Islam. Duk dengar cerita lagu ni, tuan-tuan ambil peringat. Salah benda ada cakap. Tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar perintah berapa lama, tuan-tuan tengok Sayyidina Umar perintah berapa lama, tuan-tuan tengok Sayyidina Osman perintah berapa lama, tuan-tuan tengok Sayyidina Ali perintah berapa lama. Radhiyallahu anhu ajma'in. Dan tuan-tuan tengok lagu mana sibuknya mereka dengan tugas yang mereka buat. Contoh, Sayyidina Abu Bakar duk kadut perang dengan orang tak mau bayar zakat dengan orang murtad. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Umar kadut duk buat apa? Kadut duk perbesar negara Islam. Perbesarkan dakwah Islam dan menakluki negara-negara yang mana belum Islam. Itu Sayyidina Umar. Sebab itu tuan-tuan dalam sejarah, tentera laut pertama yang diasaskan adalah pada zaman Sayyidina Umar. Tentera laut pertama. Kita hari ini TNM, tentera laut di Raja Malaysia. Zaman yang mula-mula buat dalam Islam adalah zaman Sayyidina Umar. Ada satu prajurit khas, bahagian khas. Kita pun tak boleh sebut. Haji Soleh mana Haji Soleh? Haji Soleh pun hilang lah. Tak main lah. Ada siapa kita tentera kami main nak tanya, kita pun tak erti battalion ke kontingen ke apa, kita pun tak erti jenis-jenis dulu, tapi main sebut bila mak silap jangan marah, tegur. Orang tak erti nak buat, mana ada nak cerita. Nah, kita pun tak tahu yang ni battalion apa yang ni apa. Tapi zaman Sayyidina Umar dia buat dah satu grup, satu kumpulan khas untuk para jurid geng-geng tentera laut ni. Bahkan kalau tengok dalam sejarah alam Melayu kita pun, kita kapal orang Melayu kita ni, kita panggil kapal yang paling besar tu kita panggil apa ya? Jom. Tuan-tuan tahu Jom tu besar mana? Berapa kali ganda daripada kapal Christopher Columbus yang duk pergi takluk, mana duk pergi buka, mana duk pergi. Itu kita punya saudara. Tapi hari ini kita hanya boleh tinggal sejarah saja. Kita boleh cerita saja. Kita boleh bangga saja. Kami orang Melayu dulu hebat. Lah ni orang Melayu kami duk tahu tak? Lagi waktu Mazhar lagi. Duk pergi potong sekerat-sekerat. Tak daripada kata Ustaz dia duk pergi maki orang Melayu. Punah dah. Orang tahu ni bukan tak tahu kerja daripada kau. Bukan tak kerja PKP ni. Zaman PKP ni lagi risau tu tak? Pasal orang tak tahu kerja. Orang tak ada kerja, dia pergi cari video ni, dia potong, dia buat fitnah dulu. Dia potong pun dia bagi fitnah dulu pula. Pergi panggil je lah. Hari ni orang Melayu kita ada buat. Apa benda yang kita nak bangga kepada orang Melayu? Banyak benda yang kita boleh bangga. Tetapi tak sebangga kita, tak seseronok kita sebagaimana ketamadunan masyarakat umat Islam Melayu kita dahulu. Baik. Betul tak cerita lagi tuan-tuan? Tahun abad ke-berapa, kurun ke-berapa tu, ada saintis yang pertama daripada orang Melayu. Banyak cerita lagi. Ini cerita berada, cerita bentuk kotak. Tu tuan-tuan. Besar ni kita punya sejarah ni, kita punya besar. Tak mahu tak banyak. Kita masuk lagi tu. Nah, jadi jangan tuan-tuan lebih terpengaruh pula hakikat golongan-golongan tu kita Sayyidina Umar tu kan. Sayyidina Umar bukan buat apa pun dengan Quran. Tak. Terlalu kadut dengan benda lain sehingga kan tak sempat ataupun bukan kata tak. Quran baca tuan-tuan. Dengan ahli Quran cukup jaga. Sebab tu ada di antara penasihat dalam pemerintahan Sayyidina Umar, di antaranya adalah salah seorang budak sahabat yang kanak-kanak, yang umur remaja, yang pakar dalam Al-Quran. Dalam Majlis Syura, dalam zaman Sayyidina Umar ada. Cumanya pengkhususan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar berkenaan dengan Quran itu ada, tetapi tidaklah terlalu besar seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Osman.
Ada. Dan memang ada dan tetap ada. Sejarah tak boleh pandang itu. Baik, kemudian kita tengok. Maka kerana Khalifah Osman rasa bimbang berlaku perselisihan yang akan melibatkan orang Islam meninggalkan sesuatu daripada Al-Quran ataupun menambah sesuatu kepadanya. Maka Sayyidina Osman radhiyallahu anhu menyaking semula Al-Quran yang telah dikumpulkan di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disimpan di rumah Hafsah radhiyallahu anha dan disepakati oleh para sahabat. Nampak? Zaman Sayyidina Abu Bakar mesyuarat ijma' para sahabat dulu kata kami setuju buat. Sayyidina Osman mesyuarat bincang semua para sahabat kata setuju, ijma' para sahabat setuju buat. Bukan doi saja-saja untuk guna kuasa itu yang dia lakukan. Sayyidina Osman menyalinnya semula dalam beberapa salinan dan memutuskannya ke seluruh negeri jajahannya. Beliau juga memerintahkan supaya dimusnahkan semua mushaf yang bertentangan dengannya. Sebab tu bila kita membaca Quran yang kita ada ni, riwayat Ibn Asim ni banyak. Sebab tu kalau kita pergi di antaranya sahabat-sahabat kita daripada Yayasan Amal Kedah, mereka buat satu wakaf mushaf yang tulisan itu bukan tulisan macam kita. Belah-belah Afrika banyak pakai jenis tulisan itu. Mereka baca dulu. Bacaan mereka tu qiraat ataupun cara bacaan mereka itu sebegitu rupa. Dicetak dengan sebegitu rupa untuk mudahkan mereka baca. Kita banyak dengan resam Osmani ini secara riwayat Ibn Asim. Baik. Tindakan tersebut diambil berdasarkan persetujuan beliau sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga semua para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Rasulullah SAW tidak mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf pasal apa? Ni cerita dia. Nabi tak buat, siapa buat lepas dia bid'ah. Betul tak? Betul tak? Nabi tak buat ni. Siapa-siapa yang buat lepas Nabi buat, benda tu bid'ah. Betul tak? Tak hangguk sengah, tak geleng. Tuan ni buat mana ni? Tuan ikut hal tadi, Pak. Hal ikut Quran dan Sunnah, usul fiqh yang pakai tadi, Pak. Bid'ah lah. Benar Nabi tak buat. Lepas tu kita buat bid'ah lah. Cumanya kita berbeza pendapat dengan golongan-golongan tersebut yang menetapkan semua bid'ah itu adalah dhalalah, salah belakang. Kita ada bid'ah, tapi bid'ah salah. Sekali lagi tuan-tuan tengoklah dalam kitab ni, Imam An-Nawawi sendiri sebut terang-terang bid'ah hasanah. Sebaik cari dua di wilayah surat tulis ke orang sunnah balik. Bila tidak, saya lagi potong lah. Share pula, Ustaz tu kata kat kami kita mahu dah bukan. Tengok baru ni ucapan Nabi SAW. Macam mana Ustaz yang dikatakan Jabatan Mufti William Surat jawab, Alhamdulillah. Bukan kata menyebelahi mana-mana pihak, tapi jawapan itu adalah jawapan ilmiah yang kita boleh terima. Ni dah. Baru tanya, kapiak tu dia. Baru tanya, isu kapiak tu. Oh, isyak dulu. Jangan turun terang, kita dulu bahas secara ilmiah, baru jelas, baru faham. Nah, Nabi boleh sambung lagi kan soalan ni? Kan telah berhenti tak? Telah berhenti tak? Berhenti. Stop. Belajar sikit ni boleh? Boleh tak? Dengan buat balik tu ni, Ustaz. Ada orang cuba kamu mudah-mudah lagi. Dari pasal. So, Rasulullah SAW tidak mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf kerana baginda menjangkakan. Ini sebab dia, pasal Nabi tak kumpul Quran menjadi satu mushaf. Pasal apa? Pasal baginda Nabi SAW menjangkakan akan berlaku penambahan dan penasahan terhadap sebahagian daripada ayat yang dibaca. Ayat Quran yang turun, hak kita duk baca lagi ni, hak tu yang kekal sampai kiamat. Ada ayat Al-Quran yang turun zaman Nabi, tak ada dalam Quran, tetapi turun zaman Nabi, yang itu adalah ayat Al-Quran. Sebab tu kalau kita mengaji bab yang dikatakan ulum tafsir ataupun ulum Quran, dia ada bab ayat nasikh, ayat mansukh. Ayat yang mana membatalkan ayat yang sebelum tu, ayat yang mana macam tu. Dia ada yang ayat ada, hukum ada.
Ada yang ayat ada, hukum tak ada. Ada yang ayat tak ada, hukum ada. Kekal sampai hari ini, ada belakang. Itu Quran. Sebab tu kalau kita baca ayat nasih mansukh ni, kalau kita baca ayat Quran, ni ayat Quran, tetapi dalam Quran dah tak ada dah, dah dibuang dah. Kita dah baca dalam sembahyang. Sah tak sembahyang kita? Tak sah, batal sembahyang. Itu bukan ayat Quran. Ya, ayat Quran, tapi telah dibatalkan bacaannya, dibatalkan yang dikesahkan, hukumnya dan sebagainya, ikut pada ayat yang mana kita tengok. Sebab tu kena bagi faham. Jadi Nabi tak mau kumpul lagi. Pasal apa? Takut saat lagi celah-celah duk kumpul, duk kata habis dah, turun lagi ayat Quran. Oh, rupanya ada lagi. Duk tengah kumpul habis dah, oh tengok-tengok aku batal pula ayat Quran ni, tak jadi pula, tak dibuat, tak boleh dibawa masuk sampai akhir zaman. Kena batal hukum dia, kena batal bacaan dia. Jadi Nabi risau dah betul, Nabi tak menghimpunkan. Jangkaan tersebut tetap berlaku sehinggalah baginda Nabi SAW wafat. Setelah jangkaan tersebut tidak akan berlaku lagi pada tangkapan Abu Bakar dan semua para sahabat, maka maslahah menuntut supaya Al-Quran dikumpulkan. Dengan itu mereka melakukan kerja pengumpulan. Bila zaman Sayyidina Abu Bakar, dia takkan jadilah. Oh, ayat ni baru turun, ayat ni kena padam, ayat ni tak dah. Pasal apa? Wahyu yang terakhir diturunkan adalah kepada Nabi Muhammad SAW saja. Sayyidina Abu Bakar tak ada wahyu, Sayyidina Umar tak ada wahyu, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman tak ada wahyu. Dekat Nabi Muhammad ya. Bila Nabi Muhammad SAW wafat, maka telah sempurna yang dikatakan ayat Quran, maka barulah Sayyidina Abu Bakar kumpul bagi jadi ayat Quran yang mushaf yang macam kita tengok ni. Tu pun bukan macam ni lagi. Lembaran dia tulis, tulisan dia tulis, baris apa tak ada, titik apa tak ada. Kita lebih bagi yang Quran tak ada baris, tak ada titik. Hak tara ada titik ni pun dengung tak bunyi dah. Hak tara ada titik dengan baris ni, dengung pun tak bunyi dah. Tang tu kena dengung dia pergi lejak pergi. Orang tak jangan tunggu apa, izhar, ampun. Lari pun, tu tara ada titik baris pun cukup, tu pun baca tak kena lagi. Tambah kalau kita bagi Quran dulu, hak baris tak ada, apa semua tak ada. Buka-buka selok. Selok pun. Yang penting ni. Dia tenang, macam tak begini. Tak? Itu kita tuan-tuan. Jadi nanti kita akan sambung pada bulan depan, insyaAllah. Kalau tak ada orang minta, kalau tak PKP lagi. Nah, kalau kita sambung lagi PKP, tak pun PKP kuih lagi dahsyat. Cara ni 10 tahun lah kita ambil cerita. Tak tahu sebelum ni tak ada PKP pun, kira kita baca kitab ni dekat-dekat dengan berapa tahun lah? Berapa? 2016, 17, 18, 19, 20, 5 tahun lah. Nah, tu tahu tak ada PKP, 5 tahun baca kitab. Mungkin ada PKP pula kan? Setengah jumpa pula. Ustaz, setengah masjid dan pinggir tak? Nah, insyaAllah nanti ada kesempatan kita akan sambung dalam bulan depan, insyaAllah. Dan mohon maaf kalau ada salah silap dekat sama masa. Kau sikit seminit dua kalau ada soalan. Kalau tak ada kita tutup. Silakan kalau kita ada. Ada? Tak ada orang? Tak ada? Tak ada? Muslimat ada nak tanya apa? Tak ada? Okey tak? Tak ada orang? Okey, baik. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Saya minta mohon maaf kalau ada salah silap dekat sama masa. InsyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi pada bulan depan dan kita akan sambung pembacaan kitab kita ni, insyaAllah. Mungkin 2-3 kali pertemuan. Itu dah baca lagi curang, ingat habis-habis lah. Ini kita sambung nak pakai mesej. Lama tak ceramah, bawa ceramah pula. Minta ampun dan maaf juga. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam rabbana zidna ilma wa sa'ana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahmudan fi qulubi ibadika wa zidna bayani wa ja'alna min dunya wal akhirati min al-muqarrabin ya kathira ad-dawal wa ya hasan al-fi'al wa ya mumti'a bila mithal ya qa'iman bila dawal laka hamdan minna wa laka sharafa ala kulli hal Allahumma barik lana fi awladina wa fa'ala wa la tadurra wa rizqna karam ya rabbal alamin Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba wal fahsha ma la yakshif 'anhu ghayruh sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.